Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang Allah rahmati. Lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya, dengan kurniaan hidayah petunjuk, dan juga Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita bimbingan. Dengan keizinan Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan di sebalik susunan surah-surah Al-Quranul Karim, di antara surah dengan surah sebelumnya, yang mana mengandungi hikmah, mengandungi maklumat-maklumat yang akan memberikan kita penjelasan lanjut tentang Al-Quran ini. Merupakan salah satu mukjizat, merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengisian kita pada pagi ini sentiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Allah mencampakkan, melimpahkan, mengurniakan kepada kita kefahaman. Allah menambahkan keimanan pada hati kita. Allah memberikan kita rahmat dan Allah memberikan kita berkat. Pagi ini seperti yang telah pun kita maklumkan, kita akan membincangkan perkaitan di antara surah Yunus, surah yang ke-10, yang berada pada juzuk yang ke-11, dan kita juga akan melihat perkaitan surah Hud, iaitu surah yang ke-11 yang berada pada juzuk yang ke-12. Ada 6 perkaitan yang dapat kita bicarakan pada pagi ini, kerana kita hanya ada waktu selama 1 jam. Jika kita ada waktu yang lebih panjang, sudah pasti kita dapat lagi menggali, dapat lagi kita mengeluarkan
beberapa perkaitan di antara surah Hud dengan surah yang berada di sebelahnya, iaitu surah Yunus. Okay. Kedua-dua surah ini merupakan surah Makkiyah yang kita semua sedia maklum apabila sebut tentang Yunus, ia adalah berkaitan dengan kaum Nabi Allah Yunus. Apabila kita sebut tentang surah Hud, ia berkaitan dengan kisah Nabi Allah Hud alaihimussalatu wassalam. Okay. Di antara 6 sudut perkaitan, sudut yang pertama, di dalam surah Yunus, kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada meletakkan kisah Nabi Allah Nuh alaihimussalatu wassalam, yang mana kisah Nabi Allah Nuh ini hanya ada 3 ayat sahaja yang Allah sebutkan dalam surah Yunus. 3 ayat ini adalah ayat yang ke-71 sehingga ayat yang ke-73. Tuan-tuan boleh merujuk di dalam Quran, berada pada muka surat 217. 217 boleh rujuk pada baris yang pertama sehinggalah kepada ayat yang baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai baris yang ke-7. Ayat 71 sampai 73. Okey. Ini memberikan kita maklumat bahawasanya dalam surah Yunus, Allah hanya menyebutkan kisah Nabi Allah Nuh ini secara pendek je. Secara, kita panggil secara ijmal, iaitu secara ringkas sahaja. Okey. Kerana apa? Dia ada sebab sebenarnya. Kenapa pertama ada sebab kenapa Allah masukkan kisah Nabi Allah Nuh dalam surah Yunus. Lepas tu ada sebab kenapa hanya ceritanya pendek sahaja. Okey, ini di antara maklumat lain yang boleh kita pelajari. InsyaAllah nanti kalau kita ada, saya sedang menjadualkan untuk kita mencari hikmah, kita nak membongkarkan, kita nak mencari kehebatan Allah dari sudut meletakkan cerita pada sesuatu surah yang cerita-cerita itu sebenarnya ada hikmahnya, ada justifikasinya. Kenapa kisah itu diletakkan dalam surah tertentu dan kisah-kisah lain Allah tak letak dalam surah itu. Okey, antara sebab kenapa kisah Nabi Allah Nuh Allah letakkan dalam surah Yunus, okey, kita sedia maklum bahawa surah Yunus ini ada cerita tentang kaum Nabi Allah Yunus yang Allah selamatkan daripada azab. Dan apabila sebut tentang kaum Yunus, kita mesti teringat kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ia dikaitkan dengan air, dan kisah Nabi Nuh juga dikaitkan dengan air. Dan dalam surah Yunus bukan kisah Nabi Nuh saja, ada juga Allah meletakkan kisah Musa dengan Firaun. Jadi apabila kita sebut kisah Firaun pun dikaitkan dengan air. Itu di antara hikmah pemilihan dua cerita kisah Nabi Nuh dan juga kisah Firaun dengan dalam kisah Nabi Musa. Kerana kita tahu kaum Nuh Allah lemaskan dalam taufan yang besar. Begitu juga Firaun Allah lemaskan di dalam lautan. Ada perkaitan Allah menyelamatkan Nabi Nuh yang dicampakkan ke dalam laut. Tapi kisah Nuh tak ada dalam surah, kisah Nabi Yunus tidak ada dalam surah Yunus. Cuma Allah memaparkan kaumnya yang terselamat daripada Allah menurunkan azab. Itu selingan untuk
menguatkan bahawasanya betapa perlunya kita menggali lagi, mempelajari lagi tentang kisah-kisah munasabah, ya, berkaitan kisah-kisah letaknya dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan tentang waktu yang kita akan pelajari tentang kisah-kisah dalam Quran. Baik. Dalam surah Hud pula. Surah Hud, surah yang terletak di selepasnya. Jadi ini juga adalah menjadi jawapan seperti mana Al-Imam Suyuti sebut. Imam Suyuti ni dia menyebutkan nak tahu jawapan kenapa surah Hud ni dia diletakkan selepas surah Yunus. Antaranya dia kata, kalau kita tengok surah Hud, Allah ada memuatkan kisah Nabi Allah Nuh, kisah Yunus dan kisah Nabi Allah Nuh. Tetapi kisah Nabi Allah Nuh dalam surah Hud ini ayatnya lebih banyak daripada ayat yang berada pada surah Yunus. Jadi nak tahu ayatnya, kita buka dalam surah Hud, bermula ayat nombor 25. Muka surat 224 di dalam Quran sehingga ayat nombor 38. Jadi kalau kita bandingkan jumlah ayat kisah Nabi Allah Nuh dalam surah Yunus dengan surah Hud, mana lebih banyak? Tentu kita akan menjawab surah Hud lah lebih banyak penceritaan kisah Nabi Allah Nuh. Okey. Menariknya, cerita kisah Nabi Allah Nuh ini dalam surah Hud mengandungi episod dan juga plot cerita yang tak ada dekat surah lain yang ada kisah Nabi Allah Nuh. Bahkan surah Hud ini dia memperincikan, dia kita panggil apa, dia mentafsilkan. Kalau bahasa Arab, kalau ringkas dia panggil ijmal, kalau ringkas dia panggil tafsil. So surah Hud ini surah yang memperincikan apa yang telah diringkaskan dalam surah Yunus. Jadi ini di antara jawapan pemilihan surah Hud ini diletakkan ia selepas surah Yunus. Jadi secara tak langsung kita melihat keberadaan surah yang selepasnya ini. Selepas sesuatu surah itu, kita melihat ada perkaitan yang rapat dengan surah yang sebelumnya. Ini membawa kepada kita erti kita tidak boleh mengabaikan surah yang berada selepas sesuatu surah di dalam Al-Quran. Sebab itu kita namakan pengisahan ini adalah mencari rahsia di sebalik susunan surah-surah Al-Quranul Karim. So, moga-moga semakin lama, semakin banyak kita belajar, semakin kita dapat melihat penyusunan surah-surah dalam Al-Quran ini sangatlah menakjubkan kepada kita, yang mana sesuatu surah itu saling berkaitan, berhubungan di antara satu sama lain. Ini sudut yang pertama. Okey. Moga-moga tuan-tuan jumpa ayat yang kita sebutkan bagi surah Yunus dan surah Hud. Okey. Mari kita lihat sudut yang kedua. Okey, sudut yang kedua, kita merujuk kepada penutup surah Yunus. Lepas tu kita nak gabungkan dengan pembuka bagi surah Hud. Okey. Hari ini kita akan melihat banyak pada penutup Yunus, pembuka surah Hud. Kita akan tengok itu. Penutup, pembuka, penutup, pembuka, penutup, pembuka. Tetapi pembuka yang kita maksudkan adalah surah selepasnya. Mesti kita nampak kan, kita pasti kita akan nampak kenapa dibuka apa yang telah ditutup
pada surah Yunus. Inilah yang kita nak mencari jawapannya. Sebab kalau kita tak mempelajari maklumat ini, nescaya sampai bila-bilalah kita hanya mengetahui lepas surah Yunus, lepas tu kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim, baru kita jumpa surah Hud. Kita baca jumpa surah Hud, lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak sedar pun selama ini apa yang dimulakan dalam surah Hud ini adalah nak mengingatkan kembali, nak menyambung apa yang pernah disampaikan, apa yang telah disampaikan oleh surah Yunus. Jadi kalau kita buka ayat 109 surah Yunus, muka surat 221. 221 di dalam mushaf ayat 19 surah Hud, surah Yunus ini, kita akan menemukan ayat 109 ini memberikan fokus tentang wahyu. Kita jumpa dalam ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat ini adalah ayat yang lengkap. Allah Taala berfirman, "Wattabi' ma yuha." Ya, ayat dia. Okey, tengok spotlight yang saya tunjukkan. Okey. Wattabi' ma yuha. Okey. Ilaika wasbir sampai hujung ayat. Okey, kita nak ambil ayat ini pada yang 3 patah perkataan yang depannya, iaitu wattabi' ma yuha ilaika. Okey, jadi ayat 109 ini adalah ayat yang berbentuk perintah, okey, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan perintah itu juga sebenarnya adalah perintah yang Allah nak sampaikan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Jadi apa yang Allah perintahkan, wattabi', maksudnya dan ikutlah, ma yuha, apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi ringkasannya tentang apa? Ikut wahyu yang telah Allah turunkan. Jadi itulah kandungan ayat 109. Bukan keseluruhan kandunganlah, tapi yang kita nak ambil adalah tentang berkenaan dengan wahyu. Kenapa dengan wahyu tu? Kena ikut wahyu tu. Okey. Dan apabila kita selesai membaca surah Yunus, kan, sampailah kita baca ayat hujungnya, yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Sampai ayat wa huwa khairul hakimin. Lepas tu kita pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surah Hud. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu pada ayat yang pertama surah Hud. Jadi apabila kita baca ayat yang pertama ini, ayat nombor 1, Allah memulakan dengan menyebut tentang keagungan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim ini kita sedia maklum ia adalah wahyu. Okey, dia adalah wahyu. Yang mana sifat wahyu itu, ciri wahyu itu, uhkimat ayatuh. Ayat dalam wahyu itu kemas ayatnya, sempurna ayatnya, summa fussilat, dan kandungan ayat-ayatnya dijelaskan satu per satu. Okay.
apa yang kita dapat pelajari dekat ayat pertama surah Hud ini? Allah nak memperincikan lagi wahyu yang penutup surah Hud dalam surah Yunus yang Allah minta Rasul ikut itu, ya Allah minta kita ikut itu, ciri wahyu itu ayat-ayatnya kemas, kandungannya dijelaskan satu persatu. Jadi kita mendapati ayat yang pertama dalam surah Yunus mengukuhkan lagi mengapa kita perlu mengikut wahyu yang Allah telah turunkan. Seperti mana ayat nombor 19 surah sebelahnya. Secara tak langsung, kita dapat mengetahui ayat yang pertama surah Yunus memperincikan kandungan wahyu yang Allah perintahkan kita supaya apa? Wattabi', kita ikut. Kita nampak dengan jelas perkaitan di antara penutup surah Hud dan pembuka bagi surah Yunus. Okey, ini adalah sudut yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Okey, moga-moga jelas dan moga-moga tuan-tuan boleh faham. Okey, kita teruskan dengan sudut yang ketiga. Okey, sudut yang ketiga yang kita boleh dapat pelajari adalah berkenaan tentang pemilik wahyu itu. Okey, kalau tadi sudut kedua tentang wahyu itu, tetapi kali ini adalah kita nak ambil sudut penerangan tentang siapakah yang menurunkan wahyu itu. Sumber wahyu itu datang dari mana? Kita letakkan dengan tajuk pemilik wahyu. Okey, kita rujuk ayat yang sama, okey, iaitu ayat 109 surah Yunus, dan kita juga merujuk ayat yang pertama di dalam surah Yunus. Okey, jika kita baca pada ayat yang ke-109, okey, kita mendapati pada penghujung, okey, penghujung ayat 109 kita akan menemukan Allah menyebutkan tentang kebesaran, keagungan dirinya, iaitu Allah mengatakan Allah itu siapa? Wa huwa khairul, ambil daripada ayat, wa huwa khairul hakimin. Okey, dan dialah khairu, sebaik-baik, al-hakimin, sebaik-baik hakim. Okey, dialah yang sebaik-baik hakim ini. Dia ini siapa? Kita tahu dialah sebaik-baik hakim adalah merujuk kepada yang menurunkan yuha ilaika, yang telah menurunkan wahyu. Jadi, kenapa kita wajib, patut kita ikut wahyu yang diturunkan? Kerana yang menurunkan itu adalah sebaik-baik hakim. Ia akan memberikan keputusan, yang menentukan, yang telah mentakdirkan, yang mengaturkan takdir. Dialah sebaik-baik hakim. Dia jugalah yang akan memberikan keputusan. Kemana kita ni nanti akan dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dapati ayat 109 ini menekankan tentang pemilik wahyu yang merupakan sebaik-baik hakim. Manakala apabila kita baca ayat yang pertama, Allah menerangkan, dia yang sebaik-baik hakim tadi itu, kerana Allah tu sebaik-baik hakim, maka ayat-ayat yang di dalam wahyu itu sifatnya apa? Kita akan jumpa dekat sini Allah Ta'ala kata apa? Kimat. Ibu tak perkataan
Kimat. Okey, kimat tadi kita dah kata apa? Ayatnya apa? Ayatnya kemas. Kenapa ayatnya itu kemas? Kerana yang menurunkan itu apa? Khairul hakimin. Ada kaitan tak? Kimat dengan khairul hakimin. Kita nampak berkaitan dia. Okey, dalam masa yang sama, yang kita nak tekankan di sini adalah ada lagi dua. Okey, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang merupakan pemilik wahyu, yang kita kena ikut wahyu itu. Apa dia dua sifat itu? Allah mengatakan min ladun hakimin khabir. Dekat sini. Hakim iaitu yang maha bijaksana. Khabir yang maha mendalam ilmunya. Jadi ada perkaitan tak? Hakim dengan Allah itu adalah khairul hakimin. Ada perkaitan tak? Sudah pasti ada perkaitan. Kerana Allah ini adalah yang maha bijaksana, maka Allah itu adalah khairul hakimin. Kenapa Allah itu adalah khairul hakimin? Kerana ia adalah hakim. Itulah perkaitan di antara ayat 19 dengan ayat yang pertama. Persoalannya, siapa yang susun ayat pertama dan ayat 109? Kan, walaupun duduk surah yang bersebelahan, ia masih lagi berkaitan di antara satu sama lain. Bukan sekadar itu saja. Allah yang maha bijaksana ini pula sifatnya apa? Khabir, yang maha mendalam ilmunya. Jadi tidak boleh tidak, kita mesti kena merujuk, kita mesti berpegang dan kita mesti ikut segala isi kandungan wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana isi kandungan wahyu itu ia didatangkan daripada sebaik-baik hakim, kerana ia merupakan yang maha bijaksana dan dia juga maha mendalam pengetahuannya. Secara tak langsung, siapa yang mendalami Al-Quran, dia belajar Quran, dia faham Quran, dia mendalami Al-Quran, dia akan memperolehi, dia akan jadi seorang yang bijaksana dan dia akan menjadi seorang yang banyak ilmunya. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Al-Quran itu ia didatangkan daripada yang maha bijaksana. Maka kalau kita ikut Quran, maka kita akan menjadi seorang yang bijak. Quran didatangkan oleh Allah yang khabir, maha mendalam pengetahuannya. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran, makin lama makin mendalamlah ilmu kita. Itu adalah pengajaran ringkas yang dapat kita pelajari pada sudut yang ketiga. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita pada sudut yang keempat. Okey. Sudut yang keempat, kita masih lagi merujuk kepada penutup surah Yunus dan juga kombinasi dengan pembuka surah Hud. Namun ayatnya kita dah merujuk kepada ayat yang lain. Kalau surah Yunus, kita nak rujuk ayat 104. Maksudnya kita kena undur sedikit ke belakang surah Hud, maka kita kena buka surah yang sebelumnya, iaitu surah muka surah 220. Kalau ada Quran, buka muka surat nombor 220, kita akan jumpa ayat nombor 104 surah Yunus. Okey. Dalam ayat 104 surah Yunus ini, ayat ini ayat ni panjang lagi, ayat ni panjang lagi, tetapi dalam nota ni saya potong yang bahagian depan. Dia depan tu ada, lepas tu dekat belakang pun ada. Okey, tapi saya potong. Saya ambil
saya ambil daripada fala, kemudian diambil sampai alladhi yatawaffakum. Okay, jadi kalau nak tahu ayat lengkap 104 surah Yunus, maka kena rujuk muka surat 220. Yang ayat lengkapnya ia bermula daripada ayat yang berbunyi Qul ya ayyuhan nas. Tapi penghujungnya kita akan jumpa ayatnya berbunyi wa umirtu an akuna minal mu'minin. Itu ayat penghujungnya. Okey. Jadi ayat 104 ni kalau kita baca daripada fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Okey, kalau tuan baca keseluruhan ayat 104 ini, kita akan menemukan mula-mula Nabi membuat penafian. Sebab tu Nabi kata la a'budu. Lepas tu Nabi membuat penetapan. Nabi kata a'budu. Okey, penafian dan penetapan dalam ayat ini Nabi menafikan. Ya, kalau kita baca ayat 104 itu, Nabi mengatakan, maka ketahuilah aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu sembah selain daripada Allah. Maknanya Nabi SAW menafikan yang Nabi tidak menyembah mana-mana makhluk yang mereka telah sembah selain Allah. Tetapi apa yang Nabi sembah? A'budu. Nabi kata, walakin tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan manusia. Okey, jadi kita dapat kesimpulannya dekat ayat 104 ini, sebenarnya dekat sini membawa kepada apa? Larangan melakukan kesyirikan, ataupun kita nak letakkan tajuk dia, ajakan kepada mengesakan Allah. Sebab syirik lawannya adalah tauhid. Okay, jelas untuk ayat 104. Manakala apabila kita buka ayat surah Yunus, surah Hud, kita baca sampai ayat yang kedua, Allah mengatakan alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Okey, dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam ayat yang kedua ini Allah mengatakan, okey, ayat Quran yang kemas, macam ayat pertama tadi, ayat Quran dijelaskan satu persatu isi kandungannya itu, Allah turunkan itu untuk apa? Alla ta'budu illallah. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Okay. Maknanya ayat yang kedua surah Hud ini adalah ayat yang memerintahkan tidak menyembah selain Allah. Okay. Jadi kombinasi daripada ayat yang kedua surah Hud dengan ayat 104 surah Yunus menunjukkan kita perkaitan hubung kait berkenaan dengan perintah apa? Sembah Allah, perintah jangan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi peranan surah Hud pada pembuka ini menunjukkan peranannya adalah mengukuhkan lagi apa yang telah diperkatakan pada surah Yunus ayat yang ke-104. Kita teruskan dengan sudut yang kelima. Okey, sudut yang kelima kita
akan memberikan tumpuan berkenaan dengan hidayah, dan lawan kepada hidayah iaitu ad-dhalalah, iaitu kesesatan. Ada kaitan tak dengan wahyu yang telah kita ceritakan pada sudut yang kedua tadi? Kan, ada kaitan tak dengan sudut yang ketiga? Ada berkaitan juga dengan sudut yang keempat. Kalau kita nak belajar berkaitan ayat-ayat pun boleh sebenarnya. Itu pun di antara salah satu ilmu yang kita kena pelajari. Maksudnya kita nak kena pelajari apa perkaitan ayat 106 dengan 107, dengan 108, dengan 109. Semua tu ada perkaitan dia. Yang itu kita kena belajar tajuk apa? Rahsia di sebalik susunan ayat-ayat di dalam Quran. Tapi kita bukan nak belajar, kita bukan nak bincang tentang perkaitan ayat, ya, kerana waktu kita agak terbatas. Kita bincang dari sudut penyusunan surah-surah, tapi ada kaitan dengan ayat, tapi berada pada surah yang berbeza. Okey, ayat 108 surah Yunus ini tuan-tuan boleh temukan pada muka surat 221 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat ini ada ayat depan dia. Okey, saya potong dia. Saya ambil daripada Famanih Tada. Tapi sampai hujung tu betul. Hujung ni lengkap. Tapi dia ada ayat sebelumnya lagi. Jadi tuan-tuan kena tengok muka surat 221. Pada baris yang ketiga, kita akan jumpa ayat depannya berbunyi, Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Selepas ayat itu, baru kita akan menemukan ayat ini. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ini ayat nombor 108 di dalam surah Yunus. Okey, ayat ini ringkasannya adalah cerita tentang hidayah. Sebab tu jumpa perkataan famani tada, yahtadi, hidayah. Okey, so hidayah lawannya apa? Kita jumpa sesat kan? Dhalla yadhillu. Ihtada dhalla, yahtadi yadhillu. Jadi fokus tentang hidayah, fokus tentang sesat. Okey, ayat ini ringkasan dia sebenarnya apa? Allah nak kata siapa yang dapat ihtada, kemudian dia yahtadi, dia dapatlah kebaikan apa? Linafsihi. Itu kita kata kebaikan. Okey. Tapi siapa yang dhalla, kemudian dia yadhillu, apa keburukan dia? Allah Ta'ala kata apa? Yadhillu 'alaiha. Maksud dia, kebaikan dia dekat sinilah. Kebaikan dekat nilah. Yahtadi li nafsihi. Kalau keburukan apa? Yadhillu 'alaiha. Dekat sini. So kita jumpa tajuk tentang apa? Kebaikan dan juga keburukan. Okey, keburukan. Tapi kita bukan nak bincang kebaikan dan keburukan. Okey, tetapi dekat sini kita nak bincang tentang ni. Ihtada dengan dhalla. Saya ambil warna lain. Ihtada dengan dhalla. Ni kita nak fokus tentang ihtada. Ihtada ni yang dapat hidayah lah. Ya, warna dia berbeza. Sekejap ya. Okey. Kalau warna purple, kita letak dhalla. Dhalla pergi kat sini ya. Pergi kat sini. Okey. Tapi kalau yahtadi, ihtada,
warna merah ni, kita kena pasangkan merah dengan merah. So dia adalah hidayah. Okey, jelas. Okey, maknanya kita mendapati ayat 108 ini Allah menyebut tentang orang yang mendapat hidayah dan orang yang sesat. Okey, dua kumpulan ini dijelaskan lagi, dijelaskan lagi pada ayat yang kedua di dalam surah Hud. Okey, ayat yang kedua di dalam surah Hud ini dijelaskan di mana? Kita ambil ayat yang di hujung dia, iaitu Allah Ta'ala berfirman, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Okey, dekat ayat yang hujung ni kita menemukan Allah menyebutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk apa? Yang tugas Nabi yang pertama adalah sebagai apa? Nadhirun. Nadhirun. Kalau nadhir ni apa? Nadhir ni adalah tugasnya sebagai apa? Menakut-nakutkan, iaitu memberikan amaran, memberikan ancaman. Itu tugas Nabi yang pertama. Tugas Nabi yang kedua adalah Bashir. Bashir itu apa? Iaitu menyampaikan berita baik. Ini Bashir. Okey. Okey. Jadi, Nadhir ni memberi ancaman ni kepada siapa? Dekat sini, macam mana kita nak buat dia, nak faham macam mana? Apa berkaitan dengan ayat yang sebelumnya? Jadi, surah Hud ini fungsinya menerangkan. Tugas Nabi memberi nazir. Okey, nazir ni nak disampaikan kepada siapa? Nak disampaikan kepada ni lah. Tengok ayat sebelahnya. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada وَمَا ضَلَّا. Nazir tu. Nazir ni untuk siapa? Kepada orang yang sesat. Di sini. Tapi kalau Bashir, berita gembira dengan mendapat syurga, mendapat pahala. Kalau Nadhir ni memberi amaran, mendapat dosa, mendapat ancaman, mendapat azab. Okey. Tapi Bashir ni untuk siapa? Bashir ini adalah untuk siapa? Apa kalau tengok surah Yunus. Okey. Bashir ni adalah untuk siapa? Adalah untuk macam mana nak pegang nak pandai dia. Okey. Bashir ni dia pergi untuk famani tada. Ni untuk sini. Famani tada. Bashir ni untuk siapa? Kalau kita sambung lagi, Bashir ni adalah untuk orang yang dapat hidayah, yang memilih jalan hidayah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan, perkaitan peranan ayat yang kedua surah Hud dengan surah yang sebelumnya. Jadi kesimpulan yang kita dapat, ayat yang kedua surah Hud ini memperincikan lagi, menguatkan lagi tentang hidayah dan juga sesat tu. Orang yang dapat hidayah dengan orang yang sesat. Jadi kalau orang yang memilih jalan, orang yang memilih jalan dhalla, sesat, maka Nabi akan menggunakan kaedah apa? Nadhir. Tapi kepada orang yang dia nak memilih kepada ihtada, memilih kepada nak mengikuti hidayah itu, petunjuk itu, maka mereka akan digunakan metodologi apa? Bashir. Jelas ya untuk yang ke-5. Jadi kita masuk kepada yang terakhir sekali, iaitu kita nak lihat sudut apa? Masih yang sama ayat 108, masih tentang hidayah dan sesat, tetapi ada maklumat lain pada ayat yang ketiga dalam surah Hud.
Okey, apa maklumat dia? Okey. Yang ayat 8 ni saya tak perlu terangkan sebab kita dah belajar pada sudut yang kelima tadi. Okey, ayat yang sama. Okey. Tetapi dekat surah Hud ni kita nak ambil ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni masih pada muka surat yang sama 221. 221. Ayatnya di dalam nota ni saya bawa ayat yang lengkap lah daripada wa anistaghfiru rabbakum, sehinggalah kepada hujung ayat wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kibir. Okey, ayat ni kalau tuan-tuan baca keseluruhan terjemahan ayat nombor 3, Allah mengata begini. Okay, Allah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Okey, meminta ampun kepada Allah. Okey. Summa tubu ilaih, kemudian hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Okay, bertaubat, beristighfar dari apa? Bertaubat dari apa? Tentulah daripada kesyirikan. Okey, Allah kata kalau kamu beristighfar, lepas tu kamu bertaubat kepada Allah, Allah bagi faedah apa? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka Allah akan memberikan kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia sampai hujung ayat ni Allah memberikan ancaman buruk, kesan buruk. Allah kata apa? Wa in tawallau, Allah kata jika kamu berpaling, fa inni, maka sesungguhnya aku bimbang, akhafu alaikum azab yaumin kabir, aku bimbang kamu akan mendapat azab pada hari akhirat yang besar. Okey, ayat 3 ni sebenarnya tuan-tuan ya, ini adalah ucapan ya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada penduduk Mekah supaya mereka istighfar, bertaubat dari mana-mana kesyirikan. Nanti kalau dia bertaubat, dia istighfar, Allah bagi nikmat kesenangan hidup yang baik dekat dunia, dan di akhirat nanti dapat banyak kelebihan. Tetapi kalau siapa-siapa yang dia tak nak bertaubat, dia tak nak istighfar, dia tak nak bertaubat, Nabi kata, aku akhafu alaikum, aku bimbang kamu akan dapat azab pada hari kiamat. Okey. Jadi ayat ketiga ni sebenarnya intisarinya tentang apa? Pertama Allah nak cerita tentang apa kebaikan. Itu dapat nikmat, satu lagi tentang dapat apa? Tentang dapat azab. Okey. Okay. Apa perkaitan dengan ayat 108? Apa kaitan dia? Perkaitan dia adalah jika sesiapa yang memilih untuk mengikut ayat saya padam dekat sini sekejap, eraser. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, sesiapa yang sekejap. Okey, sesiapa yang memilih sekejap. Okey, sesiapa yang memilih, dia sebenarnya macam ni. Siapa dapat nikmat ni? Dia dapat ni, nikmat dekat sini. Dekat sini. Yumatti'kum mata'an hasana. Dapat nikmat ni. Nikmat ini Allah nak beri kepada siapa? Berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, nikmat ni Allah nak bagi kepada ini. Famani tada. Ni. Faman ihtada.
Okey. Nikmat ni Allah nak bagi kepada siapa ni? Nak bagi kepada orang yang dapat hidayah. Ni perkaitan dia. Okey. Tetapi azab yang Nabi SAW bimbang Allah timpakan nanti pada hari akhirat, azab ni untuk siapa? Azab ni untuk orang yang memilih apa? Dhalla. Kat sini. Orang yang memilih untuk apa? Waman dhalla. Okey. Waman dhalla. Azab dekat ayat ni mana? Yang ni. Ni. Azab dekat azab yaumin kibir. Okey, nampak tak perkaitan dia? Jadi ayat yang ketiga, surah Hud ini menerangkan apa? Tengok dekat tajuk tu. Tengok pada tajuk atas tu, menerangkan apa? Kesan. Kesan. Kalau dekat sini, Allah menyebutkan ada kesannya juga. Tapi di sini menerangkan lagi kesannya. Kesan hidayah dan orang memilih jalan hidayah ikut wahyu dengan orang memilih jalan tidak mengikut wahyu, dia sesat. Apa kesan dia? Okey. Sebenarnya dekat dalam surah ke-8 ni ada juga kesan dia sebenarnya, ya. Kesan dia begini, tengok ni. Dia dapatlah kebaikan ya tadi linafsihi, tapi kalau dia memilih jalan sesat, dia dapatlah ni yudillu alaiha. Maknanya ayat ketiga ni menambahkan lagi perincian apa kesan lain yang dapat. Okey. Tuan-tuan perhatikan baik-baik pada yang tulisan warna merah, dipasangkan merah, purple dengan yang purple. Baik, setakat ini sampailah sudut yang ke-6. Okey, ada persoalan? Jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Ada dalam komen, dalam chat soalan. Okey, dalam apa? Dalam chat dalam ni. komen soalan. Okey. Orang yang sesat boleh dapat petunjuk semula ke? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Macam ni kita kata dia boleh. Ingat tak ayat ni? Kenapa ada perintah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ingat ni. Kenapa ada ni? Di sini kan ajakan kepada beristighfar dan bertaubat. Ini bermakna kalau ada, maksudnya sewaktu Nabi SAW datang, diutuskan oleh Allah, kalau ada mana-mana yang mana-mana kalau dia telah sesat kan selama ni, dia menganggap bahawa ada makhluk-makhluk lain yang boleh diminta rezeki, diminta kebaikan, diminta perlindungan, maka apabila Nabi datang, asalnya dia sesat. Dia boleh tak dapat hidayah? Boleh. Jika mereka mengambil usaha untuk istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah penerangannya. Okey. Yang kita kata yang sesat yang banyak tu sebenarnya mereka melepaskan peluang, ya, mereka melepaskan peluang untuk mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang macam banyak kali bermain-main dengan wahyu, mempelekehkan Rasul kan, sombong, menuduh yang bukan-bukan. Mereka-mereka ni sampai satu ketika Allah telah matikan hati dia, Allah Ta'ala telah patrikan hatinya, Allah Ta'ala telah letak telinganya ada sumbat. Yang itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada manusia yang telah berkali-kali diberikan peluang, akhirnya mereka mati di dalam jalan kesesatan. Tapi ada peluang tak kalau dah sesat untuk dapat petunjuk? Jawapannya ada. Seperti yang telah pun kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada persoalan lain?
Jelas ke? Kalau dah jelas, faham, insya-Allah kita berhenti dengan kadar ini. Jam 9.56 or 5 minit kita lebih awal daripada kebiasaan. Alhamdulillah. Okey, esok insya-Allah kita akan bincang kembali berkaitan surah Yusuf, berkaitan surah Yusuf dengan surah Hud. Kalau hari ini berkaitan surah Hud dengan surah Yunus, esok kita akan bincang surah Yusuf dengan surah Hud, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma